Salam sejahtera. Saya, Timius Subanat anak lelaki Thomas Garnison dari kelas 3 Dinamik akan membentangkan tentang keselamatan dan kemalangan elektrik. Apakah kemalangan elektrik? Kemalangan elektrik berlaku secara semula jadi atau disebabkan kecuaian oleh seseorang individu. Kemalangan ini juga boleh berlaku disebabkan oleh peralatan elektrik. Tamsilnya, renjatan elektrik dan kebakaran adalah contoh daripada kemalangan elektrik dan hal ini boleh membawa kepada maut. Seterusnya, punca berlakunya litar pintas. Punca berlakunya litar pintas yang pertama iaitu kerosakan mekanikal pada penebat kabel. Wayar elektrik yang dilengkapi dengan penebat untuk mengelakkan wayar daripada bersentuhan dan mengakibatkan litar pintas. Namun, disebabkan usia sesuatu peranti elektrik itu meningkat, wayar elektrik boleh haus dan lusuh. Hal ini boleh mengakibatkan wayar bersentuhan lalu menyebabkan aliran elektrik yang tidak diingini dan akhirnya litar pintas akan berlaku. Seterusnya, wayar yang longgar. Wayar yang longgar atau tidak disambungkan dengan betul boleh menyebabkan aliran elektrik yang tidak konsisten dan seterusnya meningkatkan kebarangkalian litar pintas. Wayar yang longgar dan melorot juga boleh menyebabkan dua wayar bersentuhan dan secara tidak sengaja mencetuskan litar pintas. Kerosakan peralatan elektrik. Kerosakan peralatan elektrik ini berlaku disebabkan oleh peralatan tersebut telah lama digunakan, oleh itu ia tidak lagi dapat menampung arus elektrik untuk mengalir dan akhir sekali litar elektrik yang terbeban. Beban elektrik yang berlebihan juga merupakan punca utama litar pintas. Lebih banyak beban, lebih banyak elektrik yang mengalir ke dalam litar. Hal ini menyebabkan litar terbakar dan rosak kerana beban yang tinggi mengalir ke dalam litar tersebut. Kemudian, punca berlakunya kemalangan elektrik, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan berlakunya kemalangan elektrik ini. Antaranya, membiarkan peralatan elektrik dihidupkan untuk masa yang lama. Hal ini akan menyebabkan peranti dan suis tersebut menjadi terlalu panas dan ia akan meletup akibat overheat. Contohnya, kita mengecas telefon selama 6 jam lebih dan ini akan menyebabkan suis tersebut menjadi panas dan meletup. Seterusnya, menyentuh suis dengan tangan yang basah. Hal ini akan menyebabkan renjatan elektrik berlaku disebabkan tangan yang basah ataupun terkena pada elektrik tersebut dan renjatan elektrik akan berlaku. Kemudian, memasukkan konduktor tajam ke dalam soket. Memasukkan konduktor tajam seperti garfu ataupun kunci ke dalam soket akan menyebabkan arus elektrik mengalir melalui barang tersebut dan akhirnya pergi ke badan kita dan mengakibatkan renjatan elektrik berlaku. Seterusnya, penebat kabel yang koyak. Penebat kabel yang koyak akan menyebabkan arus elektrik bocor dan tidak dapat disalurkan dengan lancar malah ke tempat yang lain seperti badan manusia. Akhir sekali, melebihi beban sesuatu kuasa. Ini akan menyebabkan ia perlu menghantar arus yang sangat tinggi dan menyebabkan ia meletup dan berlakunya kebakaran. Terdapat beberapa langkah keselamatan ketika menggunakan peralatan elektrik yang akan membantu kita supaya tiada perkara yang tidak diingini berlaku. Antaranya, dawai bumi diletakkan dalam soket untuk membumingkan sebanyak kebocoran arus. Hal ini adalah kerana jika sesuatu arus itu bocor, dawai bumi ini akan menyerapnya daripada pergi ke badan manusia. Seterusnya, memutuskan litar apabila ada arus berlebihan dialirkan. Kemudian, kita juga boleh menggunakan dawai berpenebat untuk menghalang pengaliran arus. Contohnya, kita boleh menggunakan barang seperti getah dan untuk mengelakkan pengaliran arus ke tangan kita. Seterusnya, kita juga boleh elakkan membuka atau menutup suis dengan tangan yang basah. Akhir sekali, kita harus elakkan memasang palang 2 pin dengan cara menyucuk peralatan besi. Terdapat beberapa langkah keselamatan ketika menggunakan peralatan elektrik yang akan membantu kita supaya tiada perkara yang tidak diingini berlaku. Antaranya, dawai bumi diletakkan dalam soket untuk membumingkan sebanyak kebocoran arus. Hal ini adalah kerana jika
sesuatu arus itu bocor, dawai bumi ini akan menyerapnya daripada pergi ke badan manusia. Seterusnya, memutuskan litar apabila ada arus berlebihan dialirkan. Kemudian, kita juga boleh menggunakan dawai berpenebat untuk menghalang pengaliran arus. Contohnya, kita boleh menggunakan barang seperti getah dan untuk mengelakkan pengaliran arus ke tangan kita. Seterusnya, akhir sekali, langkah yang boleh diambil apabila berlakunya renjatan elektrik. Apa langkah yang boleh diambil apabila renjatan elektrik ini berlaku? Contohnya, kita ternampak dalam satu situasi ataupun di sekolah ataupun di rumah atau di mana-mana saja, sekiranya apa-apa renjatan elektrik berlaku, apa yang langkah kita boleh ambil? Yang pertama, kita tidak seharusnya menyentuh mangsa. Kita harus menjauhi diri daripada mangsa tersebut kerana kita tidak mahu sebarang cas elektrik berpindah kepada kita. Seterusnya, kita harus segera matikan sumber elektrik utama supaya arus elektrik tersebut dapat dihentikan. Kemudian, kita harus tarik mangsa jauh dari sumber elektrik dengan menggunakan penebat. Contohnya, jika seseorang itu terkena renjatan elektrik, kita harus menariknya menggunakan bahan penebat supaya arus elektrik tersebut tidak disalurkan kepada diri kita sendiri. Kemudian kita akan tengok, kita harus baringkan mangsa dalam kedudukan yang bersesuaian untuk memudahkan pernafasan. Kerana apabila renjatan elektrik berlaku, ia menyebabkan badan mangsa tersebut terkejut untuk memudahkan pernafasan dan untuk menenangkan keadaan, kita harus baringkan mangsa dalam kedudukan yang bersesuaian mengikut situasi tersebut. Akhir sekali, kita harus lakukan CPR jika diperlukan. Jika mangsa tersebut mengalami sukar bernafas, kita boleh melakukan CPR untuk membantu mangsa tersebut. Itu sahaja penyampaian saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.